Bismillah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الصباح المبارك سنستمر مع قراءة الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ووصلنا في فصل شروط وجوب زكاة أموال التجارة. Jadi kita dah sampai pada perbahasan syarat-syarat wajib zakat harta perniagaan. Syarat-syarat wajib zakat harta perniagaan. Jadi kita baca syurutu wujubi zakati amwal tijarah wa hiya taqlibul mal li gharadi ar-ribhi sab'atun. Jadi musannif kita sebut syarat-syarat wajib zakat harta perniagaan. Syarat-syarat ini merupakan syarat tambahan selepas syarat-syarat zakat yang umum itu dipenuhi. Jadi nak dikatakan wajib zakat tijarah, mesti syarat wajib zakat secara umum telah dipenuhi lah. Iaitu al-hurriyah, al-islam, tamamul milk, at-ta'yin, tayaqqunul wujud. 5 syarat untuk wajib zakat yang itu mesti ada. Kemudian ditambah lagi syarat-syarat yang khusus bagi amwalu at-tijarah. Jadi apa dia at-tijarah? At-tijarah sudut bahasanya disebut oleh musannif hiya taqlibul mal li gharadi ar-ribhi. Taqlibul mal mana mengubah, membolak-balikkan harta dengan tujuan keuntungan. Itu makna apa? Makna at-tijarah pada sudut bahasa. Kita ada satu barang, kita taklid. Taklid ni kita jual kepada orang, kita dapat barang lain. Kemudian barang tu pula kita jual kepada orang, kita dapat barang lain. Lepas tu kita dah banyak duit, kita beli pula barang yang banyak. Tak, barang-barang yang pelbagai, lepas tu kita jual pula kepada orang lain gitu. Tu taklibul mal. Itu ubah duit yang kita ada kepada barang. Kemudian barang tu kita jual. Lepas tu kita dapat duit balik. Duit tu kita beli pula barang yang sama ataupun barang yang lain. Lepas tu apa, kita jual. Jadi kita melakukan apa tu, proses taqlibul mal. Tujuannya ialah ar-ribhi, keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan. Sudut istilah fuqaha disebut oleh Syekh Mustafa dalam Mu'nisul Jalis. At-tijarah ialah taqlibul mal al-mamluki bi mu'awadatin لغرض هو الربح مع نية التجارة عند كل تصرف ابتداء. Saya terjemuh dulu, kemudian akan disyarah, akan ta'arif tijarah itu melalui syarat-syarat yang disebutkan satu persatu, ada 7. Jadi sudut syaraknya ialah taqlibul mal al-mamluk. Kita mengubah harta yang kita miliki secara muawadah. Li gharadin huwa ribh. Tujuan taklib itu ialah untuk keuntungan lah. Ma'aniyatit tijarah, dan mesti ada niat untuk bisnes. Inda kulli tasarrufin, ketika mana setiap kali kita bertasarruf dengan duit kita tu. Ibtidaan, pada permulaan. Okey. Jadi ta'arif itu akan difahami melalui syarat yang akan kita bincangkan. Jadi syarat untuk wajib zakat tijarah ada 7. Sab'atun. Yang pertama, kaunuha arudan. Kaunuha arudan. Maknanya kaunu amwal tijarah. Barang
keadaan harta perniagaan itu berbentuk arut. Arut ni maknanya bukan emas dan bukan perak. Maknanya barang yang saya buat bisnes tu bukan emas, bukan perak. Seperti baju, binatang, kereta, makanan, handset, komputer, motor dan sebagainya. Tu mesti arut, mesti barang yang bukan emas dan juga perak. Kalau seseorang tu bisnes jual emas dan perak, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat perniagaan lah. Oleh sebab itu Ibnu Suraj sebut basyiri as-sayarifah, an la zakata alaihim, berilah khabar gembira kepada sayarifah. Sayarifah ni yang kerja di money changer tu, zaman dululah. Jadi Imam Ibn Suraj sebut, beritahu mereka khabar gembira, sesungguhnya tidak wajib zakat ke atas mereka. Sebab apa tak wajib zakat? Sebab money changer, contohlah dia pegang emas, lepas tu ada orang datang, nama dia Zaid. Zaid datang kat money changer zaman dulu ni, dia nak tukar emas tu dengan perak. Tukar, berlaku pertukaran. Jadi sekarang ni money changer tu dah dapat perak. Bila dapat perak, kita sebut bermulalah haul tu, hari pertama, hari kedua. Dan seminggu datang pula si Muhammad, dia kata dia ada emas. Muhammad ni ada emas, dia nak tukar dengan perak. Jadi money changer ni pula bagilah perak tu kepada si Muhammad, dapat pula emas. Jadi bila dapat emas, bermulalah apa? Haul bagi emas. Hari pertama, hari kedua. Masuk bulan kedua, ada pula orang lain datang, dia bawa perak, dia nak tukar dengan emas. Jadi sebab tu tak wajib zakat. Sebab apa? Tak cukup haul. Memang tak akan berlakunya cukup haul. Dia pegang duit, dia pegang emas, tak ada berapa lama, tak cukup setahun, ada orang datang nak beli emas. Sama ada dia nak beli tu emas dengan emas atau emas dengan perak. Bila dia pegang perak pula, kita kira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tak ada setahun, mari pula orang lain kata nak beli perak tu. Jadi tak ada cukup setahun, perak tu berada pada tangan sayarifah tu. Sedangkan nak dikatakan wajib mesti cukup setahun, cukup haul. Ini tak cukup haul, maka tak wajib lah. Oleh sebab itulah Imam Ibn Suraj sebut apa? Imam Ibn Suraj rahimahullah sebut basyiris sayarifata alla zakata alaihim. Boleh? Jadi bila kita berniaga emas dengan perak, zakat emas dengan perak tu tak ada. Tidak wajib. Ataupun kita kerja di money changer, guna pertukaran tu kena emas dengan perak, juga tidak wajib. Sebab haul tidak cukup. Boleh? Boleh tak? Okey. Cumanya ditulis oleh Syekh Mustafa kat sini, wa tajibu zakatut tijarah ala man yutajir fil umlat al-waraqiyah kad-dolar wal euro wal junaih. Kita tambah wal ringgit wa ghairu zalika li ta'alluqiha bil qimah la bil 'ain. Zakat perniagaan wajib tak ke atas orang yang buat bisnes money changer pada hari ni? Kita sebut wajib. Kita sebut apa? Wajib. Sebab money changer money changer ini berkait dengan duit, RM, dolar, euro, genih dan sebagainya. Jadi duit-duit ni dia bertakluk dengan qimah, dengan nilai, bukan bil ain. Bukan bil ain. Dia berbeza dengan emas perak. Emas perak tu contoh ni emas. Emas tu sendiri memang dia tu sendiri bernilai. Zat dia tu sendiri bernilai. Kalau emas lah. Tapi kalau duit, contoh sini ni RM100.
duit tu sendiri adalah kertas biasa. Zat duit tu tak bernilai. Kita yang bersepakat untuk menjadikan kertas tu sebagai nilai, satu nilaian. Boleh. Jadi kalau bisnes money changer pada hari ini kita sebut wajib juga zakat. Wajib juga zakat. Contoh kat saya ada $100. Atau kita sebutlah ada $10,000. Ada berapa? $10,000. Jadi esok tu ada orang datang nak tukar $10,000 tu dengan duit lain. Contoh dia nak ringgit. Orang tu bawa ringgit, dia nak dolar. Jadi saya bagi $10,000 tu, saya dapat ringgit. Kemudian tak ada satu masa ada pula orang lain datang nak tukar, dia nak duit ringgit. Jadi saya sepatutnya bagi duit, dia nak duit ringgit. Jadi saya bagi duit ringgit kat dia, dia pun serah duit dolar kepada saya. Jadi kalau tengoknya duit yang ada pada kita tu sendiri tidaklah berada selama setahun. Kalau money changer ini, sebab kita ada ringgit, tak lama lepas tu kita dapat dolar pula. Bila kita pegang dolar, lama sikit orang tukar datang, dia bagi ringgit kita bagi dolar kat dia. Jadi duit tu tak sentiasa ada dengan kita lah. Tak cukup setahun bertukar, tak cukup setahun bertukar duit tu kan. Tapi beza dengan yang pertama ialah, yang pertama emas tu sendiri memang zat dia bernilai. Jadi mesti emas tu sendiri ada dengan kita selama setahun. Emas tu sendiri, zat emas tu, barang emas tu, zat emas tu mesti ada dengan kita daripada awal tahun sampai akhir tahun. Berbeza dengan duit. Duit ni dia berkait dengan qimah. Berkait dengan qimah. Bukan berkait dengan ain. Maka wajib zakat at-tijarah. Zakat as-sayarifah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Sekadar yang Syekh sebut itulah dita'alluqiyah bil qimah, la bil ain. Tapi kalau nak fikir balik, itulah tak cukup setahun juga berkait dengan qimah. Allah alam, ni kena tengok balik. Mungkin haul tu terus bersambung. Kena tengok lah. Saya pun lupa nak check. Maknanya bila saya ada $10,000, orang tukar dengan ringgit. Lepas tu orang tukar pula ringgit tu dengan dolar. Lepas tu tukar pula dengan jenis, tukar pula dengan euro. Jadi duit yang ada pada saya tu cukup dah dia punya nisab. Cuma bertukar. Hari ni saya pegang dolar, esok saya pegang ringgit, esok saya pegang jenis, esok lagi saya pegang euro dan sebagainya. Tak bertukar-tukar. Kalau ikutnya tak cukuplah haul tu. Tak, tapi boleh jadi kena tengok balik dalam bab apa? Bab zakatun naqdain. Bab zakat an-naqdain. Adakah bertukarnya jenis duit itu memutuskan haul? Saya faham daripada kalam Syekh Mustafa ni tak putus haul lah. Sebab kalau putus haul pakai cerah tak wajib zakat. Boleh. Tak putus haul. Maknanya $10,000 tu start hari ni haul dia. Esok orang tukar. Haul tu tak terputus. Walaupun $10,000 tu telah menjadi duit ringgit. Lepas tu orang tukar pula ringgit tu dengan duit lain.
haul yang pertama tu tak terputus. Jadi berterusan sampailah akhir tahun. Bila akhir tahun kita tengok duit tu ada berapa banyak. Contoh duit waktu tu yang saya pegang ialah ringgit. Ada dalam 3 juta. Wajib 2.5 daripada 3 juta. Sedangkan 3 juta tu baru saya miliki seminggu. Wajib zakat 2.5 daripada 3 juta. Sebab apa? Haul dia tak terputus. Daripada awal pertukaran duit dulu sampailah akhir. Tu. Kalau tak sebut lagu tu, buat ada nak wajib zakat. Dia berbeza dengan mah dengan perak lah. InsyaAllah khair. Jadi yang kedua, niyatul tijarah. Niyatul tijarah. Iaitu niat untuk bisnes. Syekh Mustafa sebut, ay niyatul taqlibil mal li gharadi ar-ribh. Kita berniat menukar harta kita untuk tujuan perniagaan. Jadi tidak wajib zakat ke atas mereka yang memiliki rumah dan dia buat sewa rumah tu kepada orang lain. Contoh saya ada 3 buah rumah. Rumah sewa lah. Saya bagi sewa kepada orang lain. Sebulan 2,000 contoh. Jadi 3 rumah dapatlah 6,000. 6,000 darab 12. Darab 10 dah 60,000 dah. Mana lebih daripada nisab lah setahun kan. Hasil daripada rumah sewa tu, duit sewa tu. Jadi adakah wajib zakat? Pertama kita sebut tak wajib zakat atas dasar zakat tijarah. Atas dasar zakat perniagaan tak wajib zakat. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat yang kedua. Syarat kedua ialah niyatul tijarah. Mesti niat bisnes. Apa bisnes? Tukar harta. Jadi sekarang saya tak tukar harta. Rumah saya tu rumah je lah. Tak bertukar. Ya, berbeza dengan kalau handset. Handset ni, handset saya bagi kat orang lain, saya pun dapat duit. Jadi bertukar handset daripada handset menjadi duit. Tu bertukar. Tapi kalau rumah sewa, rumah tu kekal rumah. Tak, cuma saya dapat bulan-bulan dia menyewa. Jadi kita tidak tukar rumah tu kepada perkara lain. Boleh? Maka tak wajib zakat atas nama sewa lah. Cuma kekal wajib zakat atas nama zakatun nakhdai. Contoh macam saya sebut tadi, saya bagi sewa dan pendapatan tu 2,000 sebulan 6,000. Tak, kita sebutlah nisab 20,000. Jadi 6 12 18 dalam 4 bulan saya dah dapat dalam 24,000. Dah sampai nisab lah. 24,000 tu saya simpan. Cukup setahun wajib zakat lah. Jadi wajib zakat atas nama zakatun nakhdai. Adapun zakatut tijarah tidak wajib zakat. Boleh sebab apa? Tidak ada tijarah padanya. Tidak ada taqlibul mal. Kita tidak mengubah harta kita tu. Kita tidak mengubah rumah kita tu kepada perkara lain. Seperti mana saya mengubah handset saya ni kepada duit. Saya bagi handset pada orang lain, saya pun dapat duit. Ataupun saya ada duit, saya ubah duit tu kepada handset. Saya ada dalam 3,000, saya beli handset, saya pun mula bisnes. Saya pun mula perniagaan. Jadi saya ubah duit saya 3,000 kepada handset. Itu wajib zakat. Yang ketiga, wa kaunul niyyati maqrunatan bitamalluk au fi majlisil aqdi. Syarat ketiga nak wajib zakat at-tijarah ialah hendaklah niat tadi tu maqrunatan berserta dengan pemilikan harta, bitamalluk ay muqarinatan lil aqdi. Niat itu serentak ketika mana akad. Dalam akad ni kita ada sirah dia, ijab qabul. Jadi ketika mana saya sebut ishtaraitu minka, ishtaraitu minka, saya buat duit dalam 300,000, nak buat bisnes handset. Jadi ketika mana saya sampai di kedai, saya sebut ishtaraitu minka, aku nak beli daripada kamu handset ni dengan harga sekian-sekian. Ketika mana saya sebut lafaz akad tu dalam hati saya, niat nak bisnes. Tu ataupun ketika mana saya tulis di atas kertas, aku beli barang-barang ni apa semua dalam aku beli handset ni, jenama ni,
Handset ni 3 buah, 5 buah, 10 buah. Ketika saya tulis akad tu di atas kertas, dalam hati saya, aku beli barang-barang ni ialah untuk bisnes. Tu. Itu makna kaunun niyati maqrunatan bitamalluk. Boleh? Niat untuk bisnes tu mesti berserta dengan pemilikan harta. Mana ketika mana kita membeli barang, ketika itu kita niat untuk bisnes. Au fi majlisil aqdi, ataupun dalam majlis akad. Contohnya saya beli handset dalam 10 buah. Asal beli nak pakai. Hari ni pakai handset lain, esok pakai handset lain, orang kaya. Tak. Tapi selepas saya ijab, qabul, lepas tu akad hitam putih atas kertas apa semua tu, selepas daripada tu kami belum bersurai daripada majlis akad. Contoh dalam pejabat, benda tu berlaku, akad jual beli dalam pejabat. Saya dengan tuan kedai tu, tuan handset tu lah, belum berpisah daripada pejabat tu. Okay. Ijab kabul dah habis dah. Secara ucapan ke, secara betul dah selesai dah. Tapi masih dalam majlis akad. Sebab kami belum berpisah daripada pejabat tempat jual beli tu. Ketika dalam pejabat tu, dalam hati saya, takkan nak pakai handset sampai 10 buah. Bisnes lah. Jual lah. Jadi saya niat untuk bisnes selepas daripada akad berlaku. Tapi kami masih dalam majlis akad. Itu juga dianggap sah lah. Mana dianggap cukup syarat lah. Niat tu muktabar lah. Boleh? Faham ke tak ni? Jadi niat mesti apa? Mesti maqrunatan bitamalluk. Masa kita beli tu, masa kita lafaz akad jual beli tu, ketika itu juga kita niat untuk bisnes. Ataupun kita beli dulu barang. Lepas beli tu, ketika mana kita dalam majlis akad lagi, kita niat untuk jual belikan barang yang telah kita beli daripada penjual. Faham tu? Tu ayat dia belit sikit. Okey, kemudian Syekh Mustafa sebut disyaratkan perbaharui niat pada setiap kali tasarruf pada modal. Pada modal harta perniagaan sehinggalah modal itu habis. Dan tidak disyaratkan selepas itu untuk tajdid niat bisnes setiap kali jual beli. Maksudnya apa? Maksudnya bila saya ada RM100,000, tak? Dan RM100,000 tu memang planning saya nak bisnes. Boleh? Hari ni saya beli barang, iaitu handset, menggunakan RM50,000. Jadi RM50,000 tu ketika saya beli barang, saya kena niat untuk buat bisnes. Barulah wajib zakat. Okey, modal ada berapa? Baki ada RM50,000 lagi. Okay, RM50,000 tu saya pergi pada minggu depan, saya pergi beli contoh alat tulis. Jadi RM50,000 untuk handset, RM50,000 lagi untuk alat tulis. Ketika saya beli alat tulis, tak, sama ada ketika lafaz akad atau ketika dalam majlis, saya niat saya beli tu untuk apa? Untuk bisnes. Tak, jadi mesti kita tajdid niat pada setiap kali setiap kali pembelian kita, sehinggalah habisnya modal kita. Bila dah habis modal, jadi sekarang saya dah ada kedai lah. Saya ada barang handset, saya ada handset dan juga saya ada alat tulis kan. Okey. Ada pembeli datang, nak beli pensel, nak beli pen, nak beli handset. Tak? Adakah setiap kali bila saya jual tu, ketika itu saya mesti niat tijarah? Aku jual ni dalam hati untuk bisnes. Itu tak payah dah lah. Itu tak perlu dah niat. Jual pen sebatang dalam hati, ni untuk bisnes ni. Bukan saya saja tak, ni untuk bisnes. Itu tak payah dah niat. Jadi niat, kita kena niat untuk bisnes hanya ketika proses nak menghabiskan modal. Bila dah dapat barang, tak, itu kita bisnes yang biasa lah. Jual beli tak niat. Maknanya kalau kita jual handset 3 buah, harga dalam RM6,000. Tak, waktu tu kita tak niat bisnes lah, tidak ada masalah dah. Sebab apa? Hukum niat yang kita niat mula-mula dulu, dia akan
menekak, akan menekak apa, insihab pada setiap proses jual beli yang berlaku dalam setahun tu. Boleh? Faham tak? InsyaAllah. Yang keempat, warabi' yang keempat, kaunu tamalluki bimu'awadatin. Syarat untuk wajib benda sebut ni. Syarat untuk wajib zakat, dia tak makan lagi gitulah. Okey. Syarat untuk wajib zakat yang keempat ialah harta kaunu tamalluk. Pemilikan kita tu mestilah dengan muawadah. Harta yang saya dapat untuk saya buat bisnes tu mesti dengan muawadah. Sama ada muawadah ni jual belilah. Saya bagi dia, dia bagi saya, tu muawadah. Sama ada iwad tu ardan ataupun naqdan ataupun halan, sama ada muajalan ataupun halan. Sama ada muawadah tu mahdah ataupun ghaira mahdah. Okey, kita terang satu-satu. Boleh? Sekarang saya ada RM300,000. Boleh? Saya pergi kedai, saya beli handset. Jadi itu muawadah tu. Saya bagi duit, dia bagi saya handset. Itu muawadah. Jadi saya memiliki harta, iaitu arud tu dengan cara muawadah. Apa muawadah? Saya bagi duit RM300,000, dia pun bagi handset saya dan 300 buah. Sebagai contoh. Ataupun ikutlah berapa buah pun. Boleh? Itu satu. Ataupun saya ada kereta sebuah. Kereta Saga putih. Kereta rare. Jadi kereta tu contohlah kita sebut RM10,000. Kawan saya ada handset. Dah ada handset banyak jugalah, dalam 20 buah. 20 biji handset. Dia kata dia nak kereta. Saya pun kata dia ambil kereta aku lah. Aku pun nak beli kereta lain. Tak, nak beli Merc pula sebutik. Jadinya bila berlaku ittifaq begitu, saya pun pergi rumah dia. Saya serah kereta saya kepada dia. Dia serah handset dia kepada saya. Jadi kat sini berlaku muawadah tak? Berlaku muawadah. Cuma muawadah antara ard dengan ard. Maknanya saya serah kereta, dia serah handset. Tadi saya serah duit, dia serah handset. Tak, sekarang ni saya serah kereta. Mana duit tu, saman tu, saya guna kereta. Aku beli kamu punya handset dengan kereta. Ambil. Kamu pun bagi handset kat aku pun bisnes lepas tu. Itu. Boleh? Sama ada halan ataupun muajalan. Halan muajalan tu jelas lah. Kalau halan ni maknanya saya pergi kedai tu, saya buat RM300,000, saya bagi dia RM300,000, dia terus bagi handset kat saya. Muajalan ni, saya bagi RM300,000 ke dia, dia bagi saya handset sebulan kemudian ke, bertangguh lah. Tu. Ataupun sebaliknya, dia bagi handset saya, dia bagi handset dulu kepada saya bayar kemudian. Tu muajalan. Tak kisahlah lagu mana cerita pun, yang penting pemilikan tu secara muawadah, maka wajib zakat. Kemudian Syekh Mustafa sebut juga, sama ada muawadah tu secara mahdah ataupun secara ghaira mahdah. Apa maksud muawadah mahdah dan juga muawadah ghairu mahdah? Dalam kitab pun Syekh sebut, wal muawadatul mahdah, pertukaran muawadah yang mahdah ialah yallati tafsudu bi fasadis thaman, akad yang rosak ataupun muawadah yang rosak, ataupun kita sebut akad lah, akad yang rosak disebabkan rosaknya thaman. Contoh jual beli dan juga sewa menyewa. Begini, saya pergi kedai abu, saya nak beli apa? Saya nak beli baju. Nak beli baju. Baju dia harga dalam 350. Contohlah saya tak pakai baju mahal lagu tu. Baju orang bagi je pakai. Jadi baju tu 350. Saya pun buat keluar. Saya pun apa? Contoh saya bagi kat dia, ni abu. Ni ada baju taik lembu sikit ni. Dalam 3 kilo, harganya 350. Contohlah. Sebab dia kualiti tinggi, taik lembu kualiti tinggi. Jadi aku beli baju tu dengan saman, dengan duit yang merupakan apa tu, taik lembu ni. Jadi ketika itu saya membeli baju menggunakan tahi. Kalau kita tengok dalam syarat jual beli, saman tu mesti benda yang tahir, mesti benda yang bersih dan bernilai.
Jadi tahid ni tidak dianggap sebagai saman yang sah, tidak dianggap sebagai saman yang muktabar. Jadi ketika itu saman tu tak cukup syarat. Bila saman tak cukup syarat, jual beli tu fasad, rosak. Jual beli tu rosak. Tak sah lah. Apa makna tak sah? Baju tu walaupun saya ambil, dia tak jadi milik saya. Baja tu, baja tahid lembu tu, walaupun si Abu ni ambil, baja tu tak jadi milik dia. Sebab apa? Muamalah tu fasidah. Baik tu fasid. Itu kita bagi muawadah mahdah. Bila mana saman rosak tu mana tak cukup syarat lah. Contoh dia najis, maka menyebabkan akad tu secara keseluruhan rosak. Nah, jadi sama ada muawadah tu mahdah. Contoh jual beli. Tadilah saya ada 300,000. Tak. Saya pun beli handset. Jadi itu kita panggil apa? Muawadah yang mahdah. Sebab apa muawadah tu mahdah? Sebab kalau 300,000 tu saya ubah kepada tahid, kepada najis, maka menyebabkan jual beli itu tidak sah. Boleh? Jadi jual beli ialah muawadah yang mahdah. Jadi saya bagi dia duit 300,000, saya pun dapat handset. Saya pun bisnes handset tu. Kita sebut saya telah memiliki handset dengan cara muawadah yang mahdah. Maka handset tu kena gaya, tak cukup syarat yang lain, maka saya wajib zakat. Ada juga muawadah yang ghairu mahdah. Apa muawadah yang ghairu mahdah? Lawan kepada tadilah. Hiya allati la tafsudu bi fasadil muqabil, kan nikah wal khulu'. Nikah. Bila kita nikah, kita laki kena bayar mahar, mas kahwin. Mas kahwin tu pula syaratnya mesti satu perkara yang bermanfaat, tak? Yang bersih dan sebagainya. Okey. Kalau kita bagi mahar yang tak cukup syarat, contoh kita bagi darah sebagai mahar, maknanya ayah pengantin tanya, mana mahar? Ni darah, darah nyamuk saya cari, ada dalam 1 liter ni lah, saya punya mahar, mas kahwin saya. Tak. Ataupun arak, untuk lelaki tu suka minum arak, dia bagi arak paling mahal sebagai mahar, mahar. Ketika itu kita sebut akad nikah tu sah tak? Sah. Dia tak jadi batal. Maknanya selepas tu suami isteri bersetubuh tak jadi zina, akad nikah sah. Cuma yang tak sahnya ialah arak tu. Maknanya mahar bukanlah sekadar arak. Mahar bentuk arak dikanselkan, kita kembali kepada mahar mithil. Mahar mithil ni contoh perempuan tu adik-beradik dia, mak saudara dia, tak, yang sama level dengan dia, sudut kecantikan, sudut pendidikan dan sebagainya, sebelum ni 10,000. Maka perempuan ni pun kita sebut dia punya mahar ialah 10,000, bukan darah tadi, bukan arak tadi. Jadi walaupun mas kahwin tu rosak, tak, dia tidak menjejaskan kesahihan perkahwinan. Perkahwinan sah. Cuma mas kahwin tu kembali kepada mahar mithil. Boleh? Jadi kalau muawadah yang berlaku ialah muawadah ghairul mahdah, tak, seperti nikah. Contoh saya bernikah, tak, saya bagi kepada isteri saya 30 buah kereta. Contoh, tak ada masalah nak buat contoh. Tak. Jadi isteri saya boleh dapat benda tu, ketika dapat harta tu, dia niat apa? Dia niat untuk bisnes. Maka kita sebut harta itu dimiliki dengan cara muawadah yang ghairul mahdah, maka wajib zakat juga. Wajib zakat. Faham betul? Jadi syarat yang keempat ialah kaunu tamalluki bi muawadatin. Keadaan pemilikan terhadap harta yang kita nak buat bisnes tu dengan muawadah, sama ada mahdah ataupun ghairul mahdah. Faham betul? Syarat yang kelima, ni susah sikit ni. Panjang pula weh. Tak apa, kita baca. Syarat yang kelima, alla tunadda ay tilkal arudu binaqdiha alladhi tuqawwamu bihi akhirul hawli naqisatan anin nisab. Apa ni? Dan tidak dinad. Dinad ni maknanya tidak ditukar
barang-barang perniagaan dengan duit yang dengan duit itu ditakwimkan pada akhir haul naqisatan anin nisab. Gua ni nak terjemuh ni awang, tak apa. Tengok dia punya syarah tu Syekh Mustafa tu. Saya baca yang Syekh Mustafa supaya lebih jelas. Yudahu dhalika anna an-nadda min al-amwal huwa an-naqdu. An-naqd daripada harta maknanya naqd, duit tu. Darahim atau dananir, hari ni ringgit, dolar dan sebagainya. Naqd ni maknanya apa? Naqd ni maknanya saya ada barang bisnes kan, kereta. Okey. Sampai satu masa contoh dalam bulan 6, kereta semua tu saya tukar kepada duit. Mana saya nak berhenti dah daripada bisnes sebagai contoh. Jadinya saya jual sekaligus. Semua sekali kereta yang saya ada saya jual sekaligus. Jadi pertukaran kereta contoh dalam 30 buah kepada duit itu dipanggil naqd. Itu dipanggil naqd. Faham tak? Sebab tu Syekh Mustafa sebut fa ma'na yunaddu an tuba'a urudut tijarah bin nuqud. Makna nadda ataupun yunaddu ni, yang nuddu ialah dijual seluruh harta perniagaan dengan duit. Macam contoh saya buat tadi. Pada pertengahan tahun, kereta saya contoh ada 30 buah, saya jual semua sekali tu dengan duit. Bila saya jual dengan duit, kereta ada lagi tak? Tak ada lah kereta tu. Tu. Faham dulu apa makna naqd. Okey. Kemudian Syekh Mustafa sebut yudahu dhalika anna an-nadda min al-amwal huwa an-naqdu darahima aw dananir. Fa ma'na yunaddu an tuba'a urud at-tijarah bin nuqud. Thumma inna kayfiyata ma'rifati kauni urud at-tijarah balaghat nisaban an tuqawwama akhir al-hawl bima shuriyat bih. Kemudian cara untuk kita tahu harta barang-barang perniagaan tu sampai nisab ataupun tidak, maka kita kena nilaikan pada setiap akhir tahun. Nilaikan guna apa? Guna duit yang kita beli. Contoh saya ada kereta, saya jual bisnes kereta kan. Pada akhir tahun nak bayar zakat. Okey, nak bayar zakat. Nak bayar zakat syaratnya mesti cukup nisab. Macam mana saya nak tahu cukup ataupun nisab? Terhadap barang-barang yang saya ada, kereta yang saya ada tu. Saya sebut caranya mudah. Kereta tu kamu nilaikan. Nilaikan guna emas ke, guna perak ke, guna duit RM ke, guna dolar ke. Saya sebut guna kamu nilaikan dengan duit yang kamu beli dulu. Kamu beli dulu kereta tu guna apa? Guna RM. Jadi akhir tahun nanti kereta-kereta tu kamu nilaikan guna RM. Kamu beli dulu barang ni guna apa? Guna dolar. Akhir tahun untuk kamu tahu nisab barang-barang tu kamu nilaikan guna dolar. Boleh? Kamu beli guna apa? Guna emas. Akhir tahun barang yang kamu ada tu kamu nilaikan guna emas. Cukup 20 miskal wajib zakat, tak cukup. Tak wajib zakat. Sebab tu saya sebut فإن اشتريت بالذهب قومت آخر الحول بالذهب فإن بلغت 20 مثقالا فأكثر وجب زكاتها وإلا فلا. Kalau dibeli dengan emas, maka kita kena takwimkan, kena nilaikan pada akhir haul barang-barang yang kita ada tu dengan emas. Kalau sampai nisab iaitu 20 mithqal wajib zakat, kalau tidak wajib zakat. Jadi saya ada 30 kereta pada akhir tahun. Maka macam mana nak buat? Kereta tu saya kena takwim, kena nilaikan dengan duit saya beli dulu. Dulu saya beli kereta dengan emas. Pada akhir tahun saya nilaikan kereta tu dengan emas juga. Tengok. Ni kereta ni semua sekali ada dalam contohlah 100 miskal. Bila 100 miskal lebih daripada qadar nisab lah. Maka wajib 2.5 daripada 100 miskal. Nak keluar tu jangan buat keluar kereta, keluar duit.
keluar emas. 2.5 daripada 100 misqal emas. Okay, kalau wa in ishturiat bil fiddah, kalau kita beli guna fiddah, maka pada akhir tahun pun kita nilaikan dengan fiddah. Cukup haul, cukup nisab wajib zakat, kalau tidak, tidak. Kalau kita beli dengan arad, ini lain sikit lah. Saya beli kereta, macam gambar apa yang kita buat tadi. Saya beli handset dengan kereta saya. Jadi pertukaran ard dengan ard, barang dengan barang. Okey, pada akhir haul, handset saya tu, saya nak nilaikan dengan apa? Saya nilaikan dengan ghalibu naqdil balad. Duit yang ghalib dipakai di Malaysia ni RM lah. Boleh. Jadi saya nilaikan dengan RM. Handset ni kalau kita nilaikan kepada RM, nak nilai tu bukan dengan harga modal, dengan harga jual. Dengan harga jual. Jadi handset ni kita beli 100, kita jual 200. Kita sebut handset ni RM200. Ni kita beli dulu 200, kita jual 300. Ni RM300. Begitulah semua sekali. Boleh. Bila kita nilaikan, maka cukuplah contoh kita sebut RM300,000, maka wajib 2.5 daripada RM300,000. Kalau tak cukup nisab, contoh bila kita nilaikan hanya ada dalam RM15,000, maka tak wajiblah zakat. Boleh. Jadi bila kita beli barang, sesuatu barang tu dengan ard, maka kita kena keluar zakat dengan cara apa? Dengan kita kena takwimkan dengan ghalibu naqdil balad. Ghalibu naqdil balad. Kalau sampai nisab, wajib zakat, kalau tidak, tidak. Ustaz, orang tu dia beli guna emas. Pada akhir tahun, bila dia takwimkan barang yang masih ada dengan emas, maka tak cukup nisab. Contoh 18 misqal sahaja, tak wajib zakat lah. Tapi Ustaz, kalau dia takwimkan, dia nilaikan barang yang sama guna perak, dia akan jadi cukup nisab. Contoh dapat dalam 250 misqal. Dirham, 250 dirham. Wajib zakat tak? Kita sebut tak wajib zakat. Kita ikut duit yang kamu beli dulu. Kalau kamu beli dengan emas, kamu takwimkan dengan emas. Kalau kamu beli dengan perak, kamu takwimkan dengan perak. Kalau kamu beli dengan emas, kamu takwimkan dengan emas, tak sampai nisab. Kamu takwimkan dengan perak sampai nisab, kita sebut tak wajib zakat juga. Faham tu? Okey, itu semua mukadimah tu. Tak masuk lagi dia punya tu, cerita dia. Jadi Syekh sebut, idza taqarrara hadha fa urudu tijarati idza nuddat asna al-haul nudhir. Okey, bila dah faham yang tadi, maka barang-barang bisnes, kereta, motor dan sebagainya, kalau di nuddat, apa nuddat? Barang-barang tu diubah menjadi duit. Ketika mana sedang haul, contoh kita sebut bulan 6. Bisnes start bulan 1, bulan 6 tu, barang-barang tu semua ditukar menjadi duit. Handset tu ada 300 buah, ditukar menjadi berapa? 300,000 contoh. Boleh. Satu handset 1,000, jadi 300,000. Boleh. Tu itu makna nuddat. Faham tak? Jadi idza taqarrara hadha fa urudu tijarati idza nuddat. Ada sangkut. Dia mari sangkut pula dah. Okey. Semula, idza taqarrara hadha fa urudu tijarati idza nuddat athna al-haul nudhir. Kita baca ni lah kot hari ni. Ada zakat tijarah ni memang gitu sikit. Pening sikit. Okey. Yang pertama, perincian yang pertama, idza nuddat bi ghairi mashturiyat bih. Ka'an ishturiyat bi dhahabin. Ka'an ishturiyat al-amwal tijarah lah bi dhahabin. Faba'aha al-maliku bil fiddah fi athna'il haul lam yanqati' al-haul sawa'un kanat qimatul arudi nisaban aw aqalla. Okey, yang pertama, kalau dinuddat dengan duit yang bukan digunakan ketika mana mula-mula nak beli barang dulu. Contoh barang tu saya beli, handset tu saya beli dengan emas. Tak. Masuk bulan 6, pada pertengahan tahun, pertengahan haul, saya jual handset semua sekali tu dengan perak. Boleh, saya saya ubah handset yang saya ada tu dengan perak. Semua sekali saya jual dengan perak.
Ketika itu kita sebut lam yanqati' al-haul. Apa? Hukumnya apa? Lam yanqati' al-haul. Ketika itu haul tidak terputus. Haul tidak terputus. Apa makna haul tidak terputus? Maknanya ialah bila saya jual barang, tak, saya dapat duit. Handset tu saya jual. Handset berapa tadi? Ada 30. Ada 300 handset. Saya jual handset. Saya dapat 300,000. Okey. 300,000 tu saya beli pula alat tulis. Nak buat bisnes alat tulis pula. Bosan dah dengan handset ni, nak buat bisnes alat tu tulis. Bila saya beli alat tulis, soalan dia, adakah haul untuk zakat tijarah bagi alat tulis bermula pada hari ini, pada hari saya beli alat tulis? Kita sebut tak. Malah haul bagi zakat alat tulis sebenarnya dah 6 bulan. Maknanya tak terputus. Mana haul zakat apa nama tadi? Handset tadi. Tak. Dia sambung dengan haul zakat untuk alat tulis. Jadi saya beli alat tulis hari ni. Sepatutnya kira hari pertama, hari kedua cukup setahun. Tak. Bila saya beli alat tulis hari ni, haul bagi alat tulis tu sebenarnya dah 6 bulan. Tinggal lagi 6 bulan, akhir tahun kita takwimkan untuk kita bayar zakat. Boleh? Tu jadi tidak terputus haul. Bila tak terputus haul, kita beli dengan emas, kita jual dengan perak. Kita beli dengan dolar, kita jual dengan, kita napkan harta perniagaan kita tu dengan apa? Dengan ringgit dan sebagainya. Dan lam yanqati al-haul itu sama ada nilai barangan itu nisab ataupun tidak. Contoh nilai barangan yang saya jual tu tadi cukup nisab lah, 300 handset dapat 300,000 kan. Tu cukup nisab. Ataupun saya ada 10 handset je, saya jual dapat 10,000. 10,000 tak cukup nisab. Nilai barang yang saya jual tu, saya jual dapat 10,000, tak cukup nisab lah. Menilai barang handset tu tak cukup nisab. Kita sebut tak terputus juga haul. 10,000 tu saya beli alat tulis pula. Haul alat tulis tu bermula daripada saat saya beli. Maksudnya apa? Bila saya beli alat tulis tu, haul dia dah 6 bulan dah. Jadi kita nak sempurnakan lagi baki 6 bulan. Gitu cerita dia. Boleh? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Wa in nuddat bimasturiyat bih. Wa in nuddat bimasturiyat bih. Ka'anishturiyat bidhahabin. Faba'ah al-maliku bidhahabi nudhir. Kalau di nuddat, ditukarlah harta perniagaan tu, barang perniagaan tu, contoh macam handset tadi 300 biji, tak, ditukar dengan nilai yang saya beli. Saya dulu masa beli handset, saya beli dengan emas. Masuk bulan 6, pertengahan haul, saya jual juga dengan emas. Tak, saya beli dengan ringgit, saya jual dengan ringgit. Tak, maka ketika itu kita sebut ada dua perincian. Yang pertama, in kana an-naddu aqalla min an-nisab in qata'a al-haul fa in ishtara al-maliku ardan akhar ista'nafa haulan jadidan. Benda apa disebut ni? Kalau nad itu kurang daripada nisab. Contoh saya ada baki barang 10 biji handset lah, 10 biji handset kan. Baki barang yang saya ada 10 biji handset. Jelas saya beli dulu 300 biji. Dalam pertengahan bulan 1, bulan 2 bisnes tu, banyak yang terjual. Jadi baki 10 buah je. Jadi saya jual semua sekali. Menyebabkan tidak ada dah satu barang pun, tak ada satu handset pun, tak ada satu barang perniagaan pun dengan saya. Saya jual semua sekali. Jadi 10 buah handset jual dapatlah RM10,000. RM10,000 tu saya beli dulu dengan ringgit lah. Saya beli dulu dengan ringgit, saya jual pun dengan ringgit. Jadi RM10,000 yang saya dapat tu, tak, cukup nisab tak? Tak cukup ni nisab. Maka in qata'al haul, terputus haul. Dengan makna RM10,000 yang saya ada tu, kalau saya pergi beli alat tulis dan saya nak buat bisnes alat tulis, maka haul bagi alat tulis
Tak baru haul bagi alat tulis baru bermula hari itulah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gitu. Dia tak bersambung. Bila kita beli alat tulis, hari itulah baru startnya. Okey, sila Ustaz Akil. Sila. Tafadhal. Okey, dia punya penyisian kedua, wa in kana nadu nisaban fa akthar. Kalau nak tu apa? Kalau nak itu berlaku dan cukup nisab, maka tidak terputus haul. Contoh pada pertengahan tahun saya ada baki dalam 200 handset lagi. Mula-mula beli tu dulu tak, saya beli 300 handset. Pertengahan tahun bulan 6 saya ada baki dalam 200 handset lagi. 200 handset tu saya jual sekaligus. Maka saya dapatlah dalam 200 ribu. Contohlah, satu handset 1000, 200 handset 200 ribu. 200 ribu tu cukup nisab tak? Lebih lah nisabnya. Tak? Maka ketika itu lam yang qati' al-haul. Maknanya dengan 200 ribu tu, kalau saya beli barang lain untuk bisnes, tak? Haul bagi barang lain tu kita bina di atas haul sebelum. Gitu. Boleh? Tadi Syekh Mustafa sebut lagi, idza taqarrara hadha kulluh fa'lam anna syarta wujubi zakat at-tijarah bulughu qimati al-urud آخر الحول نصابا من جنس النقد الذي اشتريت به فلو اشترى ثيابا ب10 دنانير فبلغت قيمتها في آخر الحول 20 دينارا فأكثر وجبت زكاتها وإلا كأن بلغت أقل من 20 فلا زكاة. Boleh. Tu yang tadi jugalah. Bila dah faham yang atas, maka Syekh sebut, ketahuilah olehmu, syarat wajib zakat tijarah ialah sampainya nilai bagi barang-barang bisnes pada akhir tahun akan nisab. Sampai nisab ikut duit yang kita belilah. Jadi contoh saya beli dulu, saya beli apa? Saya beli baju dengan 10 dinar. Tak? Dengan 10 dinar. Bila beli tu adalah jual, bila saya dah beli baju, saya jual lah baju tu dalam setahun. Jual beli dapat duit, saya jual lagi, beli lagi, dapat duit, saya beli lagi, jual lagi, dan begitu seterusnya sampailah akhir tahun. Bila akhir tahun, baju-baju yang ada dengan saya tu, bila kita convertkan, takhwimkan kepada emas, dia cukup. Contoh kita sebut 20 dinar. Jadi beli dulu 10 dinar. Sekarang ni harta yang saya ada, bila di-convert, ditakwimkan ada 20 dinar. Maka wajib saya keluarkan zakat. Kalau tak cukup nisab, maka tidak wajib zakat. Boleh? Jadi kita tengok apa yang Syekh sebut tadi. Alla tunaddah binaqdiha alladhi tuqawwam bihi akhir al-haul naqisatan anin nisab. Syarat yang kelima untuk wajib zakat ialah harta-harta jualan tidak ditukar dengan apa? Dengan duit pada pertengahan haul yang mana ianya mengurangkan ni, yang mana pertukaran itu bawah daripada ni nisab. Bawah daripada ni nisab. Itu syarahan dia dalam muka surat tadilah 385 tu, 385. Kita sebut apa dia tadi? Kita sebut harta-harta bisnes ni, kalau di nudat diubah pada RM, tak,
pada pertengahan tahun, dia ada dua gambaran. Pertama, kita beli dengan RM, kita pun jual barang tu dengan RM. Yang pertama, kita beli dengan RM, kita jual dengan contoh dengan dolar. Dengan dolar tak? Ketika itu lam yanqati' al-haul. Lam yanqati' al-haul. Yang keduanya, kita beli dengan RM, kita jual dengan RM. Ni bila beli dengan RM, lepas tu jual dengan RM, bawah tu ada dua gambaran. Kalau kita jual barang tu sekaligus, nak tukar barang-barang kita tu dengan duit, kalau duit yang kita dapat tu cukup nisab, maka apa? Lam yanqati' al-haul. Kalau tak cukup nisab, maka ianya inqata' al-haul. Dan itu yang dimaksudkan dalam matan tu. An la tunadda bi naqdiha alladhi tuqawwam bihi akhir al-haul naqisatan an-nisab. Kita ada kereta, kita ada handset, beli dengan 300,000. Kita ada duit 300,000, kita beli handset. Kita beli handset dengan 300,000 tak? Lepas tu pada pertengahan tahun handset yang berbaki tu contoh ada 10. Kita jual handset tu 10. Kita jual handset tu sekaligus, maka dapat 10,000. Jadi kita telah tukar handset tu pada pertengahan tahun dengan duit. Ketika mana kita tukar, naqisatan anin nisab. Dalam matan, naqisatan anin nisab. Bila kita tukar tu, duit tu kurang daripada nisab. Tak, maka kita sebut apa? Tak wajib zakat. Tak wajib zakat apa? Tak wajib zakat perniagaan lah. Kalau kena gaya, wajib zakat apa? Zakat harta. Boleh? Okey. Tapi kita baca dulu yang ke-6 tu, tengok. Syarat yang ke-6 ialah wa an la tuqsada lil kunyah. Syarat yang terakhir ialah syarat yang ke-6 ialah wa an la tuqsada lil kunyah. Wa an la tuqsada tilkal arudu. Barang-barang bisnes tu tidak diniat untuk kunyah, untuk simpan lah, untuk guna. Sama ada penggunaan tu halal ataupun haram. Contohlah, saya ada beli 10 biji kereta. Masa beli tu nak bisnes lah. Lepas 2 bulan bisnes tak laku-laku, tak ada orang beli. Sabar lagi, sambung bisnes. Habis 6 bulan tak ada orang beli juga. Tak. Jadi saya pun buat keputusan, aku ni tak pandai bisnes, maka 10 biji kereta aku ada ni aku nak pakai. Hari ni, minggu ni pakai kereta ni, minggu depan pakai kereta lain, gitu. Jadi saya dah niat. Mula-mula memang beli untuk bisnes. Tapi lepas satu masa, kecewa dengan kemampuan diri sendiri, tak tidak berniaga, maka kereta 10 biji tu saya ubah untuk dijadikan kenderaan saya. Maka ketika itu tak wajib zakat dah lah. Betul? Okey. Yang terakhir iaitu wa mudhiyul haul min waqtil milki. Wa mudhiyul haul min waqtil milki. Hendaklah berlalunya setahun daripada waktu pemilikan harta. Hendaklah berlalunya setahun daripada waktu pemilikan harta. Sama ada ketika mana kita memiliki harta tu, memiliki barang jualan tu, ketika itu cukup nisab ataupun tidak, tak kisahlah. Yang penting akhir haul cukup nisab. Contohlah, saya start bisnes 1 Muharram lah, 1 Muharram. 1 Muharram saya start bisnes, modalnya RM10. Contoh saya beli alat tulis. Dengan RM10 saya beli alat tulis. Dan ketika beli tu saya niat bisnes. Maknanya cukup lah, syarat lain tu semua cukup. Yang pertama arut. Iaitu apa dia? Saya nak bisnes alat-alat tulis. Arut lah tu. Bukan emas, bukan perak. Lepas tu ada ni, iaitu tijarah. Ketika saya beli harta tu, niatnya memang nak bisnes. Lepas tu saya memiliki barang tu, iaitu alat tulis tu dengan muawadah. Saya bagi duit RM10, saya pun dapatlah barang tu, alat tulis. Lepas tu syarat yang kelima pun cukup lah. Alla tunadda bi naqdiha alladhi tuqawwam bihi akhir al-haul naqisatan lin-nisab. Lepas tu saya tidak niat pegang alat tulis tu untuk kunyah. Memang saya nak bisnes. Tak, maknanya pertengahan
tahun tu saya masih bisnes lagi sampai akhir tahun. Okey. Jadi mula-mula saya bisnes, saya menggunakan duit RM10. RM10 tak cukup nisab. Tapi bila bulan 1 RM10 tu jadi RM20. Saya pun beli barang baru. Bulan 2 jadi RM300. Bulan 3 RM10,000. Bulan 4 RM15,000. Tak. Akhir tahun tak. Saya dah ada kedai dah. Mudahnya saya dah ada kedai. Dengan alat-alat tulis yang pelbagai dalam tu, buku, kertas dan sebagainya. Nilai barang-barang tu tak. Kita ikut nilai apa? Nilai jualan, bukan nilai beli. Nilai jualan. Pada akhir haul itu cukup nisab. Maka wajib saya zakat. Jadi dah berlalu setahun lah. Berlalu setahun tu dalam keadaan 1 Muharram ada RM10. Tapi akhir bila bertemu awal Muharram yang tahun berikutnya, ketika itu dah ada kedai sebuah dah. Nilai dalam tu contoh RM300,000. Maka wajib zakat 2/5 daripada RM300,000. Boleh tak? Tu cerita dia. Sebab apa? Dah berlalu setahun. Kalau tak berlalu setahun, tak ada lah. Contoh macam kereta tadi. Masuk bulan 6 tu dah kecewa, tak ada orang nak beli kereta. Saya pun ubah niat. Ubah niat kepada apa? Ubah niat kepada nak pakai kereta. Tak ada lah, tak wajib zakat. Sebab apa? Belum berlalu setahun. Okay, cuma dalam kitab Mu'nisul Jalis disebut yustasna min dhalika suratan yubna fihi ma haulul urud ala haulin naqdi alladhi ishtaraha bih. Okey. Kita sebut mesti cukup setahun. Walaupun masa mula-mula bisnes RM10 dan akhir tahun RM300,000. Wajib zakat. Tak. Sebab apa? Sebab bisnes tu berlaku setahun. Daripada awal Muharram sampai awal Muharram tahun depan. Ada kala tidak ada dua bahagian, ataupun dua gambaran tidak disyaratkan cukup setahun. Tidak disyaratkan cukup setahun. Yang pertama apa? Yang pertama ialah ma idza ishtara al-aruda bi naqdin yablughu nisaban ka an ishtara bi 20 dinaran aw 200 dirham. Ini tidak disyaratkan cukup setahun. Apa yang pertama? Kalau seseorang tu beli barang bisnes dengan nilai duit yang cukup nisab. Okey, nisab emas berapa? Nisab emas 20 dinar. 20 misqal. Nisab bagi perak pula 200 dirham. Okey, sekarang ni saya ada 200 dirham, 200 dinar. Apa ni lah? Saya ada berapa? Kita ambil emas lah. Kita ambil emas 20 dinar. 20 dinar cukup nisab tak? Cukup nisab lah. Menggunakan 20 dinar tu saya beli. Okey. Untuk lebih jelas gini. 20 dinar tu dah ada dalam poket saya, dalam simpanan saya selama 6 bulan dah. Selama apa? 6 bulan dah. Jadi masuk bulan ke-7, duit tu 20 dinar saya beli barang untuk bisnes. Handset. Okey, bila dapat handset kat saya, soalannya, haul bagi handset tu bilakah bermula? Adakah bermula pada saat itu, saat saya beli handset tu, ataupun macam mana? Kita sebut haul bagi handset tu terbina atas haul duit atau haul emas. Jadi emas dah berapa lama dah ada pada kamu? 6 bulan. Jadi bila kamu tukar emas tu kepada handset atas jalan bisnes, haul bagi handset itu sebenarnya dah 6 bulan dah. Jadi kita nak sempurnakan lagi 6 bulan. Akhir tahun kita tengok qimah bagi barang-barang tu cukup nisab atau tidak. Kemudian wajiblah zakat. Faham tak? Sebab apa nak kena tengok juga akhir tahun tu? Sebab tak semestinya bisnes ni untung. Tak, memang kita beli tu 20 dinar. Takut-takut akhir tahun kan? Akhir tahun nanti bila harga turun apa semua, lepas tu ada macam-macam benda lah bisnes ni. Kita tengok.
rupanya barang kita ada dalam 2 dinar je tinggal. Siapa keuntungan ada berapa sen, tak cukup nisab. Tak je zakat. Tak. Tapi kalau meningkat, contoh pada akhir tahun ada dalam 40 dinar, maka wajib zakat 25. Itu satu. Yang kedua, ma idza ishtara al-aruda bi naqdin lam yablugh nisaban lakin indahu min dhalika an-naqdi ma yakmulu an-nisab. Qad ishtaraha bi asharati dananir wa indahu asharatun ukhra. فحول العروض في هاتين الصورتين ليس من وقت ملكها بل من وقت ملك ذلكم النقد الذي وقع به الشراء. Okey, gambaran kedua ialah saya ada 20 dinar. Saya ada berapa? 20 dinar. Ketika saya beli barang bisnes, saya tak guna 20 dinar. Saya guna 10 dinar sahaja. Boleh? Saya beli barang 10 dinar. Semula, contoh yang lebih jelas. Saya ada 20 dinar. Saya ada 20 dinar. 20 dinar tu dah ada pada diri saya selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Okey, masuk bulan ke-7, awal bulan 7 saya nak buat bisnes. Jadi saya kata ada 20 dinar ni, aku nak guna semua ke nak guna separuh? Guna separuh lah. Jadi saya ambil 10 dinar, saya buat beli handset untuk bisnes ni. Bila saya dapat handset tu, persoalan, handset tu, haul dia tu bermula bila? Adakah ketika beli ataupun start daripada, ataupun kita bina haul handset tu, haul zakat tijarah tu, dengan kita bina dia dengan haul naqdain? Jawapannya kita bina. Boleh? Jadi bila saya beli handset, haul bagi handset tu sebenarnya dah 6 bulan lah lebih. Sebab apa? Betul, saya beli tu tak cukup nisab. Saya beli guna 10 dinar saja. Tapi saya ada duit lain dalam poket ni yang mencukupkan nisab ketika saya beli tu. Ketika itu juga wajib. Ketika itu juga apa? Ketika itu juga dia tak start daripada haul dia tu bersambung dengan haul sebelum lah. Maknanya gini je. Haul bagi naqdain, bila kita beli barang, tak, haul naqdain tu bersambung terus. 6 bulan naqdain, 6 bulan lagi tijarah. Tak, tu dianggap sebagai setahun tu. Kita tak kira 6 bulan, maka dua tak wajib zakat. Mengelak lah lagu tu. Jadi hari ni kalau ada, contohlah saya ada dalam bank 100,000 contoh. Saya beli barang bisnes. Tak. Bila saya beli barang bisnes, haul bagi barang bisnes tu bermula bila? Adakah bermula ketika saya beli ataupun mengikut haul bagi duit yang dalam bank 1,000 tu, yang berbaki, contohnya 80,000 baki, kita sebut ikut haul duit. Boleh? Allahu a'lam bis-shawab. Fahimtum? Hal min soal? Allahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung yang lain. Allahu a'lam bis-shawab. Kita nak baca sikit yang lain ni. Boleh je baca mudah je. Apa je? Apa yang aku 9 dah berhentilah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Boleh tak ni? Faham tak ni? Bab zakat tijarah ni. Kita buat contoh lah. Contohnya saya beli handset 30 biji dengan harga RM30,000. Tak. Soalannya wajib zakat tak? Maka dia sebut wajib zakat perniagaan kalau cukup 7 syarat. Okey, kita tengok 7 syarat tersebut. Pertama, arud.
Maknanya barang yang saya buat bisnes tu ialah handset. Cukup syarat lah, syarat pertama. Tak. Yang kedua, niyatul tijarah. Maknanya apa? Saya tukar duit saya kepada handset untuk saya dapatkan keuntungan selepas ni. Jadi ada niyatul tijarah tu. Yang ketiga, kaunun niyah makruratan bitamalluk. Ketika mana saya beli handset tu, dalam hati saya nak bisnes. Ataupun lepas beli, lepas akad tu, ketika saya dalam majlis akad lagi, niat saya nak bisnes. Maka cukup syarat yang ketiga. Syarat yang keempat pula, saya miliki handset tu dengan cara muawadah. Mana saya bagi duit dia 30,000, dia pun bagi handset kepada saya 30 buah. Betul? Syarat yang kelima, alla tunadda binaqdiha alladhi tuqawwama bihi akhirul haul naqisatan anin nisab. Mudah-mudahnya saya tak tukar pun. Mana saya pada pertengahan tahun, pada bulan 7 ke bulan berapa ikutlah asal al-haul, saya tidak jual pun semua sekali handset sekaligus. Tak. Mana saya jual satu. Sebab jual sekaligus ni harga dia lain sikit. Murah sikit. Saya tak nak lagu tu. Saya nak harga yang biasa. Untung banyak. Jadi saya jual satu-satu. Saya tidak tukar seluruh handset saya kepada duit. Tak. Kalau tukar juga, ada cerita dia, tengoklah. Kemudian syarat yang keenam, saya tidak niat untuk guna. Jadi handset tu memang saya nak bisnes. Handset saya guna dah ada handset lain. Saya beli awal lagi sebelum saya beli handset untuk saya buat bisnes tu. Yang ketujuh cukup haul. Jadi start daripada 1 Muharram saya mula bisnes. Sampailah awal Muharram tahun depan. Pada akhir haul itu apa yang perlu saya buat? Pertama kita sebut cukup syarat lah setahun tu. Pada akhir haul itu yang perlu kita buat ialah kita nilaikan barang kita tu. Kita nilaikan dengan apa? Dengan duit yang kita beli dulu. Contoh saya beli dengan RM, maka saya nilaikan harta yang saya ada ni beserta dengan keuntungan. Tak. Contoh handset ketika itu ada dalam 200 contoh. 200 tu kalau jualnya memang 1,000 contohlah, dapat 200,000 dah. Boleh. 200,000 tu pula itu bawah handset yang ada. Tak. Kemudian keuntungan sebelum ni tak ada dalam keuntungan dan juga modal daripada keuntungan ada 200,000 juga. Boleh. Maka ada 400,000 lah. 200,000 daripada handset yang masih wujud, yang belum terjual. Belum jual lagi ni handset ni. Dikira juga. 200,000 dah kat situ. Lepas tu tambah pula 200,000 daripada modal dan keuntungan yang telah kita dapat selama setahun bisnes tu. Jadi semua sekali 400,000. Jadi kita keluar 2.5 daripada 400,000 ringgit. Tu. Boleh? Faham tu? Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Semua jelas insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.